Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami daripada PIMK 4 yang terdiri pada 3 orang ahli, yang mana tugasannya itu perbincangan isu dalam kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah di Malaysia di bawah tajuk Kemenjadian Murid melalui SKPMG 2. Lihat dahulu SKPMG 2 itu apa? SKPMG 2 itu dia mempunyai 5 standard, yang mana dia dibahagikan kepada 2. Yang pertama standard pengoperasian, yang kedua adalah standard kemenjadian. Jadi tadi kita fokuskan kepada standard yang ini, standard kemenjadian, iaitu standard yang kelima. Yang mana standard yang kelima ini dia terbahagi pada 3 pula. Yang pertama adalah kemenjadian seseorang murid itu dari segi akademik. Yang keduanya adalah kemenjadian dari segi kurikulum. Dan yang ketiga adalah kemenjadian seseorang murid itu dari segi sasial mereka. Baik, sekarang kita lihat kepada isu kemenjadian murid melalui SKPMG 2 dari sudut akademik. Baik, apa isu yang timbul? Antara isu yang saya dapat keluarkan adalah sebanyak 5. Yang pertama kita lihat, iaitu murid itu tidak dapat memberi tumpuan terhadap penerangan guru di dalam kelas, terutamanya bagi murid sekolah rendah tahap 1. Kerana kita tahu bahawa sifat fitrah seorang kanak-kanak itu adalah mereka ingin bermain. Baik, isu yang kedua adalah keadaan dan juga suasana kelas yang tidak kondusif juga memainkan peranan. Kebanyakan, saya yakin dan percaya, kebanyakan sekolah mengalami masalah yang sama seperti ini. Kerana apa? Kerana mereka mengatakan bahawa kekurangan kewangan, kekurangan bajet untuk apa? Untuk memperbaiki ataupun menambah baik kelas kelas mereka. Jadi walau bagaimanapun ini bukanlah menjadi satu alasan yang boleh digunakan oleh guru-guru. Kerana apa? Ini inisiatif guru-guru. Kalaulah meja itu dalam keadaan yang buruk, maka perlulah dibaiki oleh guru dengan cara menampal dan sebagainya, dengan mencantikkan dan sebagainya. Cukuplah dengan keadaan kelas itu susunannya yang kemas, yang cantik, tiada sampah dan sebagainya. Tidak. Baik, yang ketiga adalah masalah yang berlaku dari segi pembelajaran murid itu, iaitu cara pengajaran dan pembelajaran guru itu sendiri tidak menarik minat murid. Mungkin kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru ini adalah kaedah sehala. Kaedah yang hanya guru sahaja bercakap, tidak melibatkan kepada murid, tidak melibatkan kepada aktiviti-aktiviti yang boleh memberikan ataupun menarik perhatian murid. Jadi murid akan merasa bosan. Guru tidak dapat mengawal murid dan juga memberi fokus kepada semua pelajar. Yang ini mungkin berlaku kepada sebahagian guru, ataupun mungkin berlaku kepada guru-guru yang baru. Baik, yang seterusnya adalah isu yang kelima, murid tidak mengamalkan ilmu yang dipelajari di dalam kehidupan mereka. Hal ini kerana mereka ini tiada bimbingan. Mungkin mereka belajar di sekolah, mereka melakukan perkara, mereka melaksanakan, aplikasikan ilmu yang mereka pelajari itu di sekolah, tetapi di rumah mereka tidak melaksanakan. Kerana apa? Kerana bimbingan ibu bapa, kerana suasana ahli keluarga mereka itu sendiri mereka tidak mengamalkan. Baik, jadi kita lihat kepada peranan kurikulum pendidikan Islam yang boleh dikaitkan sekali dengan cadangan penyelesaian kepada masalah yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah guru perlu mengadakan ataupun guru boleh mengadakan aktiviti yang menarik di dalam kelas untuk menarik minat pelajar. Sebagai contoh, guru melakukan aktiviti menyanyi dengan mencipta lagu berdasarkan intipati dan juga pengajaran topik yang diajar. Sebagai contoh, hadis yang saya ceritakan tadi, hadis iaitu menghormati orang tua. Apa intipatinya? Adalah memberi salam, menghormati orang tua, bercakap dengan sopan santun, bantu-membantu. Jadi dengan poin-poin intipati yang disebutkan ini, jadikan dia sebagai lagu, supaya murid ini mereka ingat. Mereka ini murid-murid dia lebih mudah ingat
dengan cara nyanyian. Okey. Baik, seterusnya adalah yang kedua. Cadangan yang kedua, melaksanakan, guru-guru mungkin boleh melaksanakan sistem pemarkahan bintang di dalam kelas dan juga memberikan penghargaan kepada murid. Okey, sebagai contoh, sekiranya murid itu mengamalkan, mengaplikasikan apa yang dipelajari pada topik pada hari ini. Okey, contoh, selepas ini pelajar ini dia melakukan aplikasikan apa yang dipelajari, maka guru-guru akan memberikan markah bintang di dalam carta di hadapan kelas. Maka di akhir pembelajaran nanti, di akhir tahun nanti, kita lihat kepada pelajar, okay, siapa yang memperolehi bintang yang paling banyak, maka kita memberikan penghargaan kepada mereka. Okay, maka guru-guru memberikan penghargaan dan juga mengiktiraf mereka. Mungkin boleh menggelarkan mereka sebagai tokoh sasya murid kelas 3 sasya contoh, ataupun 3 mulia. Okay, jadi pelajar ini diberikan satu gelaran tokoh. Jadi mungkin itu akan menjadikan menaikkan semangat mereka untuk melakukan perkara-perkara ataupun melakukan kebaikan-kebaikan amal-amal mereka yang telah lakukan. Okey, baik. Seterusnya adalah yang ketiga. Cadangannya, guru-guru boleh menampal poster atau gambar infografik yang menarik di dalam kelas. Ini perkara ini sering kita lihat di persekitaran sekolah. Sekolah di kaki lima, di tangga dan sebagainya, sekolah akan tampal peribahasa ataupun kata-kata semangat dan sebagainya. Maka di dalam kelas juga guru-guru boleh melakukan perkara yang sama dengan meletakkan poster ataupun gambar berkaitan tentang intipati tajuk kita. Contoh hadis. Okey, jadi guru-guru boleh meletakkan hadis. Okey, contoh berkaitan tentang an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu ke atas setiap orang muslim. Jadi pelajar ini hari-hari bila mereka membaca, dan akhirnya mereka akan ingat hadis tersebut. Jadi itu adalah objektif yang mana kita nak mereka ini tahu. Mereka dapat mengingati hadis-hadis yang mereka pelajari. Terima kasih. Kita teruskan dengan sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakrul Razi bin Hishamuddin. Saya akan membentangkan perkembangan isu kemenjadian murid dalam co-curriculum. Seterusnya saya menerangkan makna co-curriculum itu sendiri. Co-curriculum ialah apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah. Dengan kata lain, kita dapat fahami aktiviti co-curriculum ni diadakan di luar waktu kelas supaya pelajar dapat menambahkan ilmu dan dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di dalam kelas untuk diterjemahkan dalam aktiviti co-curriculum. Okay, seterusnya ialah Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1 1985 ada menyatakan setiap murid hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerak kerja pasukan badan beruniform, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan ataupun permainan. Di sini kita dapat lihat setiap pelajar wajib menyertai sekurangnya 3 persatuan yang berlainan dalam aktiviti co-curriculum. Dengan penyertaan ini, setiap pelajar tu akan dapat menambahkan ilmu dan pengalaman mereka dalam aktiviti co-curriculum. Okay, seterusnya saya akan membincangkan faktor yang menghalang kemenjadian murid dalam co-curriculum. Okay, yang pertama sekali ialah murid malu untuk menyertai pertandingan yang dianjurkan. Okay, hal ini berlaku kerana mungkin murid kurang keyakinan diri untuk menonjolkan diri mereka. Mereka rasa tak mampu untuk melaksanakan pertandingan itu. Dan hal ini berlaku kerana mungkin mereka tak diberikan pendedahan awal. Maka mereka tak mempunyai pengalaman mengenai sesuatu pertandingan yang dianjurkan itu. Jadi guru berperanan sebagai pendorong, pembimbing, perlu membantu murid, memberi keyakinan kepada mereka
dan memberi pengetahuan kepada mereka supaya mereka dapat menyertai pertandingan yang dianjurkan itu. Okey, seterusnya ialah kelab dan persatuan berkaitan tidak memberi penekanan yang betul. Okey, khususnya kat sini kita kaitkan dengan Persatuan Agama Islam atau Persatuan Pendidikan Islam. Kadang-kadang tiada modul yang khusus bagi kelab berkenaan. Okey, jadi di sini guru-guru perlu menjadikan modul khusus menerangkan peranan pelajar yang berada dalam persatuan itu, membimbing pelajar itu supaya mereka dapat menjadi pembimbing kepada rakan-rakan yang lain. Okey, seterusnya ialah murid yang menyertai pertandingan ialah murid yang tangkap muat. Okey, hal ini berlaku kerana macam tadilah rentetan daripada tadi yang saya sebut tadi, kebanyakan murid malu untuk menyertai pertandingan. Jadi guru berperanan untuk mencongkel bakat murid yang ada, mencari murid yang berbakat supaya mereka dapat menonjolkan bakat mereka dalam pertandingan yang mereka sertai. Okey, seterusnya ialah murid lebih mementingkan kurikulum. Okey, menurut Osman 2008, kebanyakan kegiatan kurikulum kurang diambil berat oleh pelajar kerana penilaian dalam pengajian hanya menekankan kecemerlangan dalam akademik, walaupun kegiatan kurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum pengajian. Okey, seperti yang kita tahu, untuk masuk ke peringkat seterusnya, untuk kita masuk sekolah menengah, untuk masuk ke universiti, markah kurikulum ni lebih sedikit berbanding kurikulum. Disebabkan itu, murid tidak mengambil berat mengenai aktiviti kurikulum. Okey, seterusnya ialah pendidikan Islam juga berperanan dalam membentuk peribadi remaja ataupun dalam diri pelajar itu sendiri. Okey, sifat yang pertama ialah bertanggungjawab. Sifat ini perlu ada dalam diri setiap pelajar. Contohnya, seseorang pelajar itu mempunyai kebolehan untuk membaca Al-Quran, mempunyai suara yang sedap, maka dia bertanggungjawab untuk mewakili sekolah dalam pertandingan tilawah Al-Quran supaya dapat membantu sekolah mencapai kejayaan dalam aktiviti kurikulum. Seterusnya adalah keseimbangan antara jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey, keseimbangan ini merupakan satu keperluan masa kini bagi melahirkan remaja yang unggul dalam menghadapi cabaran masa kini dan cabaran-cabaran yang akan datang. Walau bagaimanapun, secara jelasnya tujuan pendidikan Islam adalah untuk melahirkan insan yang baik, iaitu insan yang sempurna, pembinaan karakter dan potensi dirinya secara seimbang untuk dibentuk sebagai hamba dan khalifah Allah SWT. Seterusnya ialah cergas fizikal. Pepatah Arab ada mengatakan akal yang cerdas lahir daripada badan yang sihat. Okey, oleh itu khususnya pelajar pendidikan Islam harus melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum supaya insan yang sihat, pelajar yang sihat dan kuat berupaya untuk menjalani kehidupan yang produktif dan dinamik supaya dapat melaksanakan amal ibadah dan tanggungjawab. Okey, seterusnya ialah mengamalkan ajaran Islam. Okey, apa yang saya boleh kaitkan dengan aktiviti kurikulum dalam isu terkini, kita tengok kebanyakan pelajar khususnya sekolah menengah, pemakaian sewaktu aktiviti kurikulum tu kadang-kadang melampaui daripada batas pemakaian seseorang Islam itu, seperti pemakaian ketat, tudung singkat dan sebagainya. Maka guru-guru beragama Islam, guru-guru yang mengajar pendidikan Islam, sahabat-sahabatnya Islam perlu membimbing atau memberi nasihat kepada pelajar-pelajar ini supaya dapat mengamalkan ajaran Islam yang sepatutnya dalam aktiviti kurikulum. Seterusnya saya sambung dengan peranan kurikulum pendidikan Islam dalam aktiviti kurikulum.
Okay, di sini saya nak jelaskan khususnya kepada Persatuan Pendidikan Agama Islam, mereka boleh memainkan peranan yang penting. Mereka iaitu guru dan pelajar yang berada dalam persatuan berikut boleh menjadi pembimbing dan pendorong kepada pelajar beragama Islam yang lain. Okay, antara program yang boleh diadakan ialah pengimarahan surau seperti solat berjemaah, solat sunat, solat hajat dan qiyamul lail. Selain itu, boleh juga diadakan buletin pendidikan Islam supaya semua pelajar dapat mengetahui isu-isu yang sedang berlaku di dalam negara maupun luar negara. Seterusnya ialah pembudayaan Al-Quran, Al-Maksurat dan doa pilihan. Perkara ini sangat bagus untuk diadakan supaya semua pelajar berpeluang untuk membaca Al-Quran, mendapat kebaikan daripada bacaan Al-Maksurat dan dapat menghafal doa-doa pilihan. Seterusnya, persatuan juga perlu mengadakan Minggu Penghayatan Islam dan nilai-nilai murni supaya semua pelajar yang beragama Islam dapat menanamkan lagi kecintaan kepada agama Islam itu sendiri. Dan yang terakhir ialah penerbitan risalah berkaitan dengan amalan-amalan Islam dan ilmu fardu ain. Okay, dengan terbitnya risalah ini, semua pelajar berpeluang untuk mengetahui apa amalan-amalan yang mereka boleh laksanakan supaya dapat menambahkan pahala, dan mereka lebih memahami tentang ilmu fardu ain. Sebagaimana kita tahu, ilmu fardu ain ni wajib dilaksanakan oleh semua orang Islam. Okay, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tiba giliran saya untuk membentangkan poin yang ketiga, iaitu yang terakhir, kemenjadian murid dari segi sahsiah. Sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Fawaz bin Masram. Kita tengok dulu apa yang dikatakan dengan sahsiah ni. Sahsiah ni membawa maksud kepribadian ataupun peribadi. Ikut perspektif Islam, sahsiah ni membawa maksud akhlak, iaitu akhlak ni pula terbagi pada dua, sifat mahmudah dan juga sifat mazmumah. Itu dari segi perspektif Islam. Maknanya apa peribadi ni? Peribadi ni ialah corak tingkah laku seseorang individu tu. Tingkah laku dia, cara berfikir dia, nilai-nilai yang ada pada diri dia. Itu yang dikatakan peribadi ataupun akhlak. Sama juga tingkah laku dia, perangai dia macam mana. Itu yang dikatakan dengan sahsiah. Dari dalam perspektif Islam, sahsiah ni ada dua. Dia terbagi pada dua, iaitu sifat mahmudah, iaitu sifat-sifat yang baiklah. Dan sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat yang dicela ataupun sifat-sifat yang buruk. Dalam Islam Allah sendiri menekankan kita kepentingan adab tu melebihi kepentingan ilmu. Maknanya di sini adab tu kedudukannya paling teratas lah. Selepas adab barulah ilmu. Kerana dengan adanya adab yang mulia ni seiring dengan kehadiran ilmu tu sendiri dalam diri seseorang. Rasulullah sendiri diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk menyempurnakan akhlak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya diutuskan aku ni untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak-akhlak umatnya ya. Kita ni lah. Tengok. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas menegaskan bahawa pendidikan merupakan proses penerapan adab ke dalam diri seseorang. Di sini beliau menyatakan pendidikan itu sendiri merupakan proses penerapan adab. Maknanya proses pembentukan sahsiah dalam diri seseorang, dalam diri pelajar itu sendiri. Maknanya kat sini proses pembentukan sahsiah pelajar ni itu merupakan pendidikan juga.
Bukan sekadar belajar math, belajar sains, belajar jawi, Arab, apa semua tu. Pendidikan ni sendiri merupakan proses penyempurnaan akhlak seorang pelajar tu. Okay, kita tengok yang kedua. Wan Ahmad Zakri menyatakan pembentukan sahsiah banyak diperoleh daripada pendidikan, sama ada secara formal maupun tidak formal. Di sini beliau mengatakan pembentukan akhlak tu berlaku dalam pendidikan secara formal ataupun tidak formal. Maknanya boleh berlaku dalam kelas, boleh berlaku luar kelas, boleh berlaku dekat sekolah ke, dekat rumah, dekat tengah-tengah jalan ke, tepi dalam kedai ke, kita jumpa pelajar gitu ke, ataupun mana-mana je lah. Maknanya kat sini pembentukan sahsiah diri seseorang tu sendiri, dia sendiri melihat ataupun memerhati sekeliling dia. Macam pelajar-pelajar ni yang masih kecil, maknanya yang tahap rendah ni lah. Mereka lebih kecil dan mereka lebih cenderung ataupun lebih terpengaruh apabila mereka sendiri melihat sekeliling dia. Dia tengok pelajar, dia tengok guru dia tengok kawan dia tengok ibu bapa dia sendiri. Mereka ni mudah terpengaruh. Kalau kita ni bercakap secara kasar, maka diorang pun akan terikut-ikut. Diorang bercakap, diorang dengar kawan dia cakap macam mana, diorang pun akan terikut-ikut. Okey, tengok poin yang ketiga. Memberi impak dan kesan terhadap keberkesanan sistem pendidikan. Maknanya kat sini, pembentukan sahsiah diri pelajar tu sendiri memberi kesan kepada keberkesanan sistem pendidikan. Maknanya orang boleh tengok, kalau pelajar ni perangai dia macam ni, maknanya sistem pendidikan yang dijalankan tidaklah berapa berkesan. Boleh memberi impak ataupun kesan terhadap keberkesanan sistem pendidikan. Ini yang guru-guru perlu beri perhatian. Bukan sekadar masuk kelas mengajar, tak. Pembentukan sahsiah diri pelajar tu sendiri, guru-guru perlu menitik beratkan. Okey, seterusnya kita tengok kepada isu kemenjadian murid dari segi sahsiah. Ni antara isu yang saya dapat keluarkan lah. Okey, yang pertama, amalan bertegur sapa dan menghadiahkan senyuman yang semakin pudar. Sepatutnya ini berlaku antara murid dan guru, bukan hanya murid kepada guru. Guru juga perlu menghadiahkan senyuman, ataupun guru tersebut terlebih dahulu menegur pelajar. Kerana akhlak yang mulia macam ni, jadi pelajar pun boleh terikut. Okey. Kebanyakannya berlaku hanya di dalam kelas, betul tak? Okey, contohnya macam guru tu masuk nak mengajar, itu memanglah guru tersebut ataupun pelajar memberi salam. Tapi bila di luar kelas, bila berselisih ke, guru tu nak pergi tandas ke, ataupun pelajar tu sendiri nak pergi tandas ke, berselisih dengan guru, ada yang sampai tahap melarikan diri kerana takut guru tu garang. Bukanlah semua pelajar, tapi adalah yang macam tu. Jadi amalan bertegur sapa dengan amalan-amalan yang menghadiahkan senyuman ni, amalan macam ni dah semakin pudar. Jadi ini antara isu-isu yang berlaku sekarang. Okey, yang kedua, kurang menghormati guru dan rakan sebaya. Okay, kita boleh tengok dalam kelas, tidaklah semua sekolah, tapi adalah sekolah-sekolah. Macam pengalaman saya sendiri, guru ada kat depan kelas, tapi pelajar tu tidak mengendahkan apa yang guru itu terangkan ataupun masa proses pembelajaran tu berlaku. Pelajar tu sendiri bercakap dengan kawan dia, bermain di belakang. Pelajar tu sendiri kurang menghormati guru dan juga rakan sebaya mereka sendiri. Ada yang sampai tahap membuli, khianat kawan dia.
Ini antara isu-isu yang berlaku lah. Okey, yang ketiga, guru tidak mempraktikkan apa yang dia ajari kepada murid. Maknanya kat sini contohnya macam guru tu sendiri melarang pelajar tu melakukan itu ini, sedangkan di luar waktu kelas, di luar sekolah, guru tu sendiri buat perkara tersebut. Contohnya macam guru tu tegur pelajar tu, jangan makan berdiri, jangan minum berdiri, jangan minum sambil berjalan. Sedangkan guru tu sendiri di luar kelas ataupun di luar sekolah melakukan hal yang tersebut. Jadi ini antara contoh yang tidak baik lah. Sebab guru ni antara orang yang sangat pelajar hormati. Yang sepatutnya guru tu tidak melakukan hal tersebut, tetapi dia melakukan, jadi pelajar itu sendiri mengikuti apa yang dia lakukan. Sibuk dia tegur pelajar tu, jangan makan berdiri, jangan makan sambil berjalan. Tapi hakikatnya di luar kelas, guru tu sendiri makan sambil berjalan. Walaupun hanya dengan makan gula-gula, tetapi pelajar tu sendiri melihat, memerhati guru tersebut. Jadi pelajar tu pun mengikuti perangainya ataupun terpengaruh dengan apa yang dilihatnya. Okey, seterusnya peranan kurikulum pendidikan Islam ataupun cadangan penyelesaiannya kepada isu-isu yang berlaku tadi. Okey, yang pertama, menyediakan ruang masa motivasi pelajar di dalam kelas. Okey, guru tersebut boleh mengambil sedikit masa dalam sesi pembelajaran mereka di akhir waktu, contohnya 3 hingga ke 5 minit. Sediakan masa untuk motivasi pelajar, memperingati pelajar perihal-perihal adab ataupun perihal-perihal akhlak mulia yang perlu diterapkan dalam diri mereka. Okey, yang kedua, menampal poster kata-kata mutiara di persekitaran sekolah. Di sini guru tersebut boleh menampal potongan-potongan hadis ataupun potongan-potongan ayat Al-Quran beserta makna dan ditampalkan di persekitaran sekolah. Contohnya seperti di hadapan tandas, guru tersebut boleh menampal an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu merupakan salah satu cabang iman. Dan juga di kantin, contohnya guru tersebut boleh menampal innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu merupakan saudara syaitan. Jadi bila pelajar-pelajar ni membaca ataupun melihat, mereka akan ingat. Dan seterusnya, sentiasa menegur dan membimbing pelajar. Guru tersebut perlu sentiasa menegur dan membimbing pelajar tu dalam kelas ataupun di luar kelas. Contohnya, bukan sahaja guru tersebut, guru tersebut nampak sampah, dia sendiri yang kutip dan membuangnya ke dalam tong sampah. Tetapi guru tersebut boleh menegur pelajar untuk memberi peringatan kepada dia kepentingan kebersihan yang perlu diterapkan dalam diri mereka. Okey, sebagai kesimpulan, kemenjadian pelajar itu diukur melalui aspek akademik, kurikulum dan sansiah. Bukan sahaja pelajar itu diukur melalui cemerlangnya dia dari segi peperiksaan, tetapi keterampilan diri dia dan juga adab dia. Semua itu diambil kira. Okey. Seterusnya, kemenjadian pelajar lebih bermakna jika wujud hubungan antara ajaran Islam dengan cara hidup seseorang. Maknanya di sini penglibatan ajaran Islam tu sendiri dapat pelajar itu aplikasikan dalam hidup dalam hidup dia, itu lebih bermakna. Sekian sahaja dari kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.